Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatia Batrisha. Hari ini saya dan kawan-kawan saya ingin membuat perbincangan tentang laporan yang kami telah lakukan mengenai tokoh pendidikan kanak-kanak. Untuk pengenalan, kanak-kanak didefinisikan sebagai kanak-kanak seseorang yang berumur bawah 18 tahun menurut Conversation mengenai hak kanak dan Akta Kanak-kanak Negara. Dasar kanak negara bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan jagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan, sokongan dan bantuan sosial. Mereka juga mempunyai hak untuk dilindungi daripada penderaan, keganasan dan eksploitasi serta untuk perkembangan holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi, sosial dan kerohanian. Kami telah berbincang untuk memilih 3 tokoh sebagai kajian kami. Untuk tokoh yang pertama, kami memilih Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang. Kanak-kanak juga harus dibentuk dengan cara lemah lembut dan bertimbang rasa, bukanlah dengan kekerasan. Hal ini boleh menyebabkan mereka menjadi pemalas, pembohong, berlagak untuk menyembunyikan yang sebenar, membuat tipu helah dan tidak berperi kemanusiaan. Untuk tokoh yang kedua pula, kami memilih Imam Ghazali. Imam Ghazali pula mendefinisikan seorang kanak harus dididik sejak lahir. Seorang bayi tidak boleh diberikan kepada orang lain kecuali perempuan yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya. Dan yang ketiga, tokoh yang kami pilih adalah Franz Froebel. Franz Froebel pula mendefinisikan Froebel memandang kanak-kanak sebagai individu yang secara semula jadi mesti dilihat sebagai keseluruhan yang bersatu. Kanak-kanak mempunyai potensi dan potensi itu akan hilang jika tidak berkembang dan dikembangkan. Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM merupakan agensi yang menyelamatkan kanak-kanak di Malaysia. JKM ni telah ditubuhkan pada tahun 1946. Ia bertujuan menjaga kebajikan mereka yang memerlukan berlandaskan 5 teras utama, iaitu perlindungan, pemeliharaan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian. Fungsi utama JKM adalah untuk mewujudkan yang berbudaya penyayang dan sejahtera melalui perkhidmatan, kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional. Dasar perlindungan kanak-kanak bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapatkan perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dasar ini juga menjadi pemangkin kepada kesedaran dan komitmen semua pihak termasuk setiap anggota masyarakat dalam melindungi kanak-kanak. Kita sebenarnya perlu berusaha lebih untuk melindungi kanak-kanak kerana ada di antara mereka bakal menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan pendidikan dan boleh membesar dalam suasana kondusif agar mereka mampu menjadi individu yang boleh mencapai potensi penuh dan mengejar impian mereka. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan bagi pelindungan dan penjagaan terhadap kanak-kanak adalah bahawanya penting untuk melindungi dan menjaga keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak mereka. Perlindungan dan penjagaan terhadap kanak-kanak ni melibatkan tindakan untuk mencegah keganasan, penyalahgunaan dan pengabaian terhadap mereka. Ia juga melibatkan memberi mereka akses kepada pendidikan, kesihatan dan keperluan asas lain. Kanak-kanak perlu dilindungi daripada sebarang penderaan dan eksploitasi serta diberi peluang untuk berkembang secara fizikal, emosi dan intelektual. Perlindungan dan penjagaan terhadap kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama masyarakat, keluarga dan kerajaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Rasyairah binti Ibnu Hajar. Saya di sini ingin menceritakan tentang zaman kanak-kanak dan remaja tokoh Ibnu Khaldun. Semasa zaman kanak-kanak Ibnu Khaldun, beliau menunjukkan bakatnya sebagai seorang pembelajar yang berdaya saing, berdaya tahan dan berimajinasi tinggi. Beliau juga dikelilingi oleh lingkungan para intelektual yang merangsang di mana dia terdedah kepada guru-guru terkemuka dan sarjana pada zaman itu. Kecerdasannya luar biasa dapat mendorong beliau untuk menyelami karya-karya klasik dan mengejar pemahaman mendalam tentang berbagai dalam bidang ilmu. Zaman remaja Ibnu Khaldun pula atau tahun muda Ibnu Khaldun merujuk kepada tempoh pembentukan dalam kehidupan ahli sejarah dan sarjana Afrika Utara yang terkenal. Dilahirkan di Tunis pada tahun 1332, tahun-tahun awal Ibnu Khaldun ditandai dengan rasa ingin tahu intelektual dan mendahagakan ilmu. Inteleknya yang lebih awal menjadi jelas apabila dia mendalami pelbagai disiplin termasuk sejarah, falsafah dan sosiologi, menetapkan peringkat untuk perkembangan idea-idea terobosannya di kemudian hari. Pada zaman remajanya pula, Ibnu Khaldun menghadapi cabaran lanskap politik yang bergelora pada masa itu. Beliau mengalami sendiri kebangkitan dan kejatuhan dinasti. Ibnu Khaldun juga menyaksikan perubahan dalam keadaan politik dan sosial, serta beliau memahami ketegangan antara kekuasaan politik dan dinamika masyarakat pada masa itu. Pengalaman ini turut membentuk pandangannya tentang sejarah dan memberinya wawasan kritis terhadap hubungan kompleks antara pemerintahan dan struktur sosial. Pengalaman-pengalaman ini sangat mempengaruhi pemahamannya tentang proses sejarah dan dinamika masyarakat, meletakkan asas untuk karya maninya Muqaddimah atau dikenali sebagai Prolegomena. Dalam karya yang berpengaruh ini, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep as-sabiyah yang bermaksud menekankan sifat kitaran tamadun dan peranan perpaduan sosial dalam kejayaan atau kemerosotan mereka. Tahun-tahun muda Ibnu Khaldun dengan itu berdiri sebagai fasa penting di mana fikirannya yang ingin tahu dengan pendedahan kepada pergolakan politik berkumpul dan membentuk kerangka intelektual yang akan membezakannya sebagai salah seorang pemikir yang paling mendalam tentang keilmuan Islam zaman pertengahan. Zaman kanak-kanak Ibnu Khaldun dapat menunjukkan dengan jelas bagaimana kecerdasan dan paparan kepada goncangan politik pada masa awal hidupnya bertemu, membentuk kerangka pemikiran yang akan mengangkatnya sebagai salah seorang pemikir terdalam dalam dunia ilmu pengetahuan Islam pada abad pertengahan. Zaman kanak-kanak Ibnu Khaldun dengan demikian tidak hanya mencerminkan perkembangan intelektualnya, tetapi juga menandakan awal pembentukan visinya yang mengubah paradigma dalam kajian sejarah dan sosiologi. Pada akhirnya, masa muda Ibnu Khaldun menciptakan dasar untuk kontribusinya yang tak ternilai kepada pemikiran intelektual dunia Islam dan sejarah universal. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang zaman kegemilangan tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh terkemuka pada abad ke-14. Beliau menonjol kerana sumbangannya yang mendalam dalam bidang pensejarahan dan sosiologi. Magnum opus beliau iaitu Muqaddimah berfungsi sebagai batu asas dalam memahami kebangkitan dan kejatuhan tamadun. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep asabiyah atau kesepaduan sosial sebagai penggerak dalam pertumbuhan masyarakat. Beliau berhujah bahawa kekuatan sesebuah masyarakat memuncak apabila
ia bersatu, beransur-ansur merosot kerana kemakmuran membawa kepada kemewahan, melemahkan ikatan perpaduan sosial. Sebagai tambahan kepada teori sosiologi inovatifnya, Ibn Khaldun membuat kemajuan yang ketara dalam pensejarahan. Tidak seperti orang-orang pada zamannya, beliau berusaha untuk menganalisis peristiwa sejarah melalui lensa sebab dan akibat, mengiktirafkan corak yang mengatasi kejadian individu. Pendekatan metodologi ini meletakkan asas untuk pensejarahan moden, mempengaruhi pemikir kemudian seperti Montesquieu dan Marx. Warisan intelektual Ibn Khaldun ini jauh melampaui zamannya, dengan idea-ideanya terus membentuk wacana ilmiah. Penekanannya terhadap kesaling hubungan faktor sosial, ekonomi dan politik kekal relevan, menawarkan pandangan berharga tentang kerumitan masyarakat kaitannya yang berkekalan dalam perbincangan akademik kontemporari. Berkaitan berterusan, Ibn Khaldun berpunca daripada pemerhatian cerdiknya tentang sifat kitaran tamadun. Beliau percaya bahawa masyarakat mengalami perkembangan semula jadi daripada negara nomad. Dengan berpuak kepada sedentari, tamadun bandar dan akhirnya merosot. Tumpuan beliau terhadap faktor ekonomi seperti kesan kemakmuran terhadap perpaduan sosial meletakkan asas untuk memahami dinamik pembangunan masyarakat. Pendekatan pelbagai disiplin Ibn Khaldun ini menjangkakan sosiologi moden, mempamerkan pemahaman yang bernuansa tentang interaksi rumit antara budaya, politik dan ekonomi. Di sebalik sumbangan teorinya, naratif sejarah Ibn Khaldun kaya dengan analisis terperinci tentang pelbagai budaya dan tamadun. Beliau mengiktiraf kepentingan bukti empirikal dan akaun secara langsung, menekankan keperluan untuk penyelidikan yang teliti dalam penulisan sejarah. Penekanannya terhadap kepentingan mengkaji masa lalu untuk memahami masa kini dan masa depan menjadi asas dalam evolusi metodologi sejarah. Kesan Ibn Khaldun melampaui sempadan geografi dan budaya ini memberi inspirasi kepada cendekiawan merentasi abad dan benua. Penekanannya terhadap keterkaitan faktor yang membentuk masyarakat manusia terus bergema, menawarkan perspektif abadi tentang kerumitan tamadun dan pelajaran yang mereka pegang untuk pemahaman kontemporari. Ibn Khaldun telah membuat banyak sumbangan dalam dunia pendidikan. Setelah kami teliti, kami mendapati banyak sumbangan Ibn Khaldun dalam dunia pendidikan. Ibn Khaldun membangun pijakan intelektual yang menghiasi ruang ilmu sejarah, sosiologi dan filsafat. Ibn Khaldun membuat sumbangan berharga melalui karyanya yang terkenal. Seterusnya, sumbangan Ibn Khaldun bukan hanya dalam sejarah tetapi ia juga dalam pengembangan ilmu sosiologi. Sumbangannya bukan hanya sebatas teori tetapi ia juga merangkumi pengalaman peribadinya sebagai sejarawan dan diplomat. Kelebihan sumbangan ini menjadikan Ibn Khaldun sebagai tokoh yang tak terbantahkan dalam sejarah intelektual Islam dan warisan pemikiran dunia. Sumbangan yang pertama iaitu sumbangan dalam ilmu falsafah. Dalam kajian sejarah beliau telah memperluaskan bidang pengkajian sejarah dengan memfokuskan sesuatu peristiwa sejarah kepada dua kategori asas. Kategori pertama ialah akal, manakala kategori kedua pula ialah undang-undang sosial dan fizikal keadaan setempat. Selain itu, dalam kajian sejarah beliau, Ibn Khaldun telah menekankan kepada 4 perkara dalam menganalisis sesuatu peristiwa sejarah. Pertama sekali, beliau mengaitkan peristiwa-peristiwa antara satu sama lain mengikut sebab dan akibat. Keduanya ialah beliau membuat analogi antara masa lalu dan masa sekarang. Seterusnya, Ibn Khaldun mengambil kira kesan terhadap persekitaran. Perkara keempat pula ialah keadaan yang diwarisi dan ekonomi. Seluruh dunia berterima kasih kepada beliau
kerana jasa beliau dalam memperkenalkan skop kajian baru dalam sejarah. Beliau merupakan orang pertama menganalisis sesuatu peristiwa dengan menekankan sebab dan akibat sesuatu peristiwa berlaku. Beliau merupakan insan yang pertama yang mengkaji sejarah dari skop sebab dan akibat. Pandangan Ibnu Khaldun terhadap falsafah sama dengan pandangan tokoh Imam Al-Ghazali, di mana beliau juga berfokuskan kepada ilmu mistik dan teologi. Sebenarnya, sumbangan utama Ibnu Khaldun adalah dalam bidang falsafah, sejarah dan sosiologi. Beliau telah berusaha menulis mengenai sejarah dunia, di mana naskah pertama beliau mengandungi analisis peristiwa-peristiwa sejarah. Naskah tersebut yang dikenali sebagai Al-Muqaddimah atau Prolegomena mengenal pasti unsur-unsur psikologi, ekonomi, persekitaran dan sosial yang menyumbangkan kepada tamadun kita serta sejarah masa kini. Di samping itu, beliau juga menganalisis tentang dinamika hubungan kelompok serta menunjukkan kepentingan al-asabiyah bagi mewujudkan tamadun baru serta meningkatkan kuasa politik dalam kalangan masyarakat. Antara hasil karya Ibnu Khaldun dalam bidang sejarah ialah Universal History dan Sejarah Maghrib. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam ilmu sosiologi. Dunia telah mengiktiraf Ibnu Khaldun sebagai bapa sosiologi kerana dia telah melakukan revolusi terhadap pengkajian sejarah yang sedia ada. Ibnu Khaldun juga mengaitkan perubahan sistem sosial antara masyarakat dengan faktor persekitaran seperti iklim, tanah, makanan, sumber galian, kemampuan berfikir, jiwa dan emosi mereka. Ahli-ahli sosiologi dunia kini menggunakan kaedah yang ditinggalkan oleh Ibnu Khaldun dalam mengkaji sesuatu peristiwa sejarah. Hal ini demikian kerana kaedah yang dibawa oleh Ibnu Khaldun ini lebih teliti dan tepat berbanding dengan kaedah lama yang hanya merekod sejarah tanpa memahami sebab-sebab sebenar yang menyebabkan sesuatu peristiwa itu berlaku. Selain itu, tokoh Ibnu Khaldun ini juga telah meninggalkan teori yang amat berguna dalam mengkaji sesebuah usia kerajaan. Beliau membuat teori bahawa purata usia sesebuah negara bertahan dalam 3 generasi dan usia 1 generasi bertahan selama 40 tahun. Ini bermakna purata usia sebuah negara ialah 120 tahun. Usia 3 generasi pula dibahagikan kepada 4 tahap. Yang pertama, primitif, kedua ialah pemilikan, ketiga beradab dan kemakmuran. Tahap keempat pula ialah kelemahan dan kerosakan. Teori ini telah digunakan oleh ahli-ahli sejarawan dunia untuk menilai jatuh bangunnya sesebuah kerajaan. Dr. Brian Esterner, pakar sosiologi di University of Aberdeen, Scotland, dan dalam artikelnya The Islamic Review and Arabic Affairs telah mengulas tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Beliau menyatakan tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya daripada tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutamanya ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggeris. Salah satu tulisannya yang sangat menonjol dan popular adalah Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus mengkaji hingga saat ini. Beliau juga menganggap Ibnu Khaldun sebagai orang yang pertama yang mencuba menerangkan dengan lengkap evolusi dan kemajuan sesuatu masyarakat melalui sebab dan akibat sesuatu perkara berlaku dan juga pengaruh persekitaran. Selain itu, Jamil Ahmad, seorang ilmu Pakistan, melalui bukunya 100 Muslimin Terkemuka menyatakan cendekiawan-cendekiawan Barat terhutang budi pada rakyat Tunisia, dan cendekiawan ini kerana bimbingannya dalam bidang sosiologi. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam penulisan pula. Ibnu Khaldun telah membawa satu penulisan yang baru dan diikuti oleh penulis-penulis buku kini. Itu penulisan autografi pengarang pada akhir buku. Ibnu Khaldun melalui kitab agungnya Al-Ibar telah menuliskan autografi dirinya pada jilid 7, jilid terakhir daripada kitabnya itu. Beliau telah menceritakan sejarah hidupnya secara terperinci dan setiap peristiwa dalam hidupnya dicatat oleh Ibnu Khaldun. Antara yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ialah sejarah pendidikannya, jawatan-jawatannya dan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Penulis-penulis buku telah meniru cara Ibnu Khaldun ini.
Cuba kita lihat pada buku-buku di pasaran. Di bahagian luar buku-buku pasti ada nada autografi si pengarang buku itu. Inilah antara perubahan yang dibawa oleh Ibn Khaldun, si pemikir agung. Karya Ibn Khaldun sangat bermutu dan diterima pakai sehingga hari ini. Karya-karya Ibn Khaldun yang telah dikaji dan diterjemah dalam pelbagai lidah bahasa. Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wal Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min Zawi Al-Sultan Al-Akbar. Kitab ini terdiri dari mukaddimah dan 3 bab yang dibincangkan dalam 7 jilid. Mukaddimah dan bab 1 kepada kitab ini dimuatkan di dalam 1 jilid yang dikenali sebagai Mukaddimah Ibn Khaldun. Kitab ini dikarang oleh Ibn Khaldun sekitar tahun 779 Hijrah atau 1377 Masihi. Semasa beliau tinggal di benteng ilmu salamah di Aljazair, Algeria. Melalui kitab ini, Ibn Khaldun telah menganalisis mengenai gejala-gejala sosial yang berlaku. Seterusnya, bahagian kedua kitab Al-Ibar ditulis dalam 4 jilid membahaskan mengenai sejarah kehidupan bangsa Arab. Ibn Khaldun telah membahaskan mengenai sejarah keturunan Arab sejak mereka diciptakan sehingga zaman kehidupan Ibn Khaldun. Karya-karya lain yang bernilai sangat tinggi di antaranya Lubab Al-Muhassal fi Ushul Ad-Din yang merupakan sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Ini adalah ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Selain itu, Ibn Khaldun juga telah mengarang sebuah buku matematik, tetapi buku tersebut tidak wujud lagi. Pengaruh pemikiran Ibn Khaldun dalam bidang sejarah, falsafah sejarah, sosiologi, sains politik dan pendidikan amat besar sehinggakan buku-buku telah diterjemah dalam banyak bahasa timur dan barat. Antaranya ialah bahasa Inggeris, bahasa Urdu, bahasa Jerman, bahasa Turki dan juga bahasa Melayu. Hai, nama saya Nur Hayatun Syamila. Saya ingin memberi sedikit sebanyak sumbangan daripada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang unggul, mendahului tokoh-tokoh ekonomi barat seperti Adam Smith dan David Ricardo. Ibn Khaldun dikenali juga sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistik. Dalam tulisannya, beliau amat menitik beratkan soal ekonomi. Ini adalah kerana menurut pandangan Ibn Khaldun, ekonomi yang baik dan makmur dapat memberi kesenangan hidup kepada rakyat di samping dasar-dasar pemerintah yang baik. Beliau telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah dan menyebut ekonomi adalah seperti keadilan. Berhubung dengan keadilan, Ibn Khaldun telah menekankan bahawa keadilan adalah tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Seterusnya, sumbangannya daripada segi manusia dan ekonomi. Antaranya, Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan jahat. Sebaliknya, manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Tamadun dan manusia yang dilihat sebagai kemakmuran dan kemajuan bidang perniagaan bergantung kepada pengeluaran dan usaha-usaha manusia dalam semua sudut. Menurut kepentingan mereka dan bermotifkan keuntungan, manusia boleh dibezakan daripada kehidupan lain dengan ilmu dan kemahiran-kemahiran yang lain. Bagi sumbangannya,
Yang seterusnya, dalam teori pengeluaran, Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. Menurut beliau, pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan kerjasama masyarakat. Dalam hal ini, beliau menyarankan agar masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan oleh orang yang mahir dan cekap. Kami dapati terdapat banyak implikasi Ibn Khaldun. Antaranya, hasil karyanya telah menjadi bahan rujukan yang tidak ternilai dan menjadi bahan kajian yang selalu dimasukkan di universiti dalam ilmu, sejarah dan kemasyarakatan. Beliau telah memberi pelbagai idea yang bermanfaat untuk dijadikan rujukan pada dunia abad sekarang. Selain itu, hasil karya beliau telah menjadi bahan kajian dan rujukan dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Beliau menerapkan kaedah keadilan dalam bidang politik dan ekonomi. Implikasi yang telah didapati pada sumbangan beliau daripada segi ekonomi adalah dapat melahirkan institusi yang diwujudkan atau dianjurkan dengan ringkas tetapi berkesan dalam menampung aktiviti ekonomi. Apabila sesebuah negara menerima lebihan pengeluaran hasil daripada pembahagian kerja, ianya dapat membentuk rangkaian ekonomi yang berkembang. Oleh itu, akan terdapat keperluan yang semakin meningkat untuk perhubungan yang lebih kukuh dan lebih tersusun supaya kita dapat memanfaatkan peluang yang sedia ada. Bagi implikasi dalam sistem pengeluaran, ini perlu memupuk kehidupan bermasyarakat agar dapat menghasilkan pengeluaran yang baik daripada sikapnya yang positif. Pengeluaran dalam masyarakat dapat berkembang daripada berasaskan moral dan budaya kepada kuasa berasaskan politik. Oleh itu, ianya dapat membantu meningkatkan hasil pengeluaran yang baik dan pembahagian kerja sehingga masyarakat dapat memberi kepercayaan kepada pemimpin. Implikasi Ibn Khaldun bagi sumbangan dalam bidang ilmu pemikiran dan tamadun manusia, iaitu Ibn Khaldun berjaya menganalisis aspek masyarakat, politik, ekonomi dan pendidikan. Dalam karyanya, beliau juga selalu memberi idea dan panduan terbaik tentang asas penggunaan sesebuah tamadun, iaitu mesti tertegak di atas kombinasi keunggulan rohani dan jasmani kerana pemikirannya yang bijak. Ibn Khaldun sering dijadikan wacana, tema seminar, bengkel dan persidangan ilmiah, judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. Seterusnya, sumbangan dalam falsafah. Ibn Khaldun adalah salah seorang tokoh besar dalam Islam. Beliau dianggap pakar bukan sahaja dalam bidang falsafah tetapi juga merangkumi bidang-bidang lain. Ibn Khaldun dalam karya agungnya Muqaddimah menekankan bagaimana pembangunan sesuatu kaum, masyarakat atau tamadun boleh diagungkan. Beliau turut menyentuh tentang pembangunan sosial masyarakat. Dalam ilmu sosiologi pula, ramai ahli akademik berpendapat bahawa ilmu umran yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun amat bertepatan dengan pengkajian sains sosial kontemporari yang sering disebut sebagai sosiologi. Karya teragung Ibn Khaldun iaitu Muqaddimah bermula sebagai penulisan mengenai sejarah orang-orang Arab
dan baba, tetapi mengandungi pendekatan saintifik mengenai pemahaman sejarah, politik dan ekonomi. Ibn Khaldun juga mempercayai bahawa perkara yang dikurniakan Allah boleh dibuktikan secara pengalaman dan kajian. Bertitik tolak daripada pengalaman dan penyelidikan yang tajam, Ibn Khaldun melahirkan idea-idea kritis tentang isu-isu berkaitan masyarakat dan negara. Kesimpulannya, masyarakat hari ini perlu menguasai maklumat. Ini adalah kerana maklumat adalah kuasa. Untuk itu, kepimpinan masyarakat perlu diperbaiki. Pemikiran masyarakat juga perlu dibaiki. Ibn Khaldun menyarankan agar kita berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Usaha yang mantap perlu dikerah ke arah melihat masyarakat yang berdaya maju dalam era revolusi maklumat.